Hai, selamat petang. Kami berada di satu lokasi dan di hadapan kami terdapat sebuah kereta Proton Iris 1.6 tahun 2015 premium manual. Jadi video ini sebenarnya adalah ataupun ingin saya menjadikan satu log untuk restorasi ataupun journey restorasi kereta ini kerana faktor usia. Kereta ini telah pun hampir 10 tahun setelah dikeluarkan pada tahun 2015 dan ini adalah eksterior kenderaan lah. Jadi apa yang telah kita buat setakat ni? Di engine bay, spark plug coil, sebab semasa spark plug ditukar plug coil Proton, dia punya design untuk plug coil ni dia senang rosak sedikit lah. Jadi semasa dikeluarkan spark plug tersebut, plug coil pun rabak bersama. Tetapi tak apa, reda sebab memang dah sampai waktu. Jadi nasib baik pada hari Ahad tersebut ada jugalah kedai spare part yang buka di mana saya sempat untuk membeli plug coil tersebut. Flushing coolant ataupun bendalih dalam radiator, sebab satu masalah pada Iris dan abangnya ataupun versi sedannya adalah Persona, iaitu cooling ataupun radiatornya mempunyai masalah karat. Pada saya bukanlah satu defect ataupun masalah kilang ataupun masalah design, cuma SOP di service center Proton yang saya tak tahu diorang ikut ke tak, ataupun ada pula SOP yang pelik-pelik di mana mereka memasukkan air pipe ataupun air mineral. Dan ianya bukan satu masalah yang unik kepada Proton, sebab masalah ini pun boleh didapati di bengkel-bengkel ataupun pomen yang bertugas di luar, old school ataupun otai-otai. So memang biasa, diorang dah biasa letak mineral water ataupun air pipe lah, dan bukannya air suling ataupun air RO. Tapi untuk kes ini, setelah kami membuat flushing dan cuci sedikit sebanyak karat-karat yang berada di dalam radiator, kami telah pakai coolant jenis premix. Jadi tidak perlulah kami menambah air untuk menentukan nisbah yang sepatutnya. Dan coolant ni sebenarnya kalau jenis bukan premix, jenis concentrated, di mana air perlu ditambah, kita perlu tambah air. So bila kita tambah air ni, dia ada nisbah dia. Biasanya 50-50 lah, ataupun 70-30. Tapi tak apa, kita move on. Bendalih brake ataupun minyak brake, valve cover gasket pun dah ditukar, sebab untuk minyak brake ni dia boleh efek bukan sahaja pada prestasi brake, tetapi juga pada clutch ataupun clutch pump, sebab dia berkongsi minyak ni. Dan kalau clutch pump tu barai, susah
sebab kos yang perlu dikeluarkan, saya boleh cakap bukanlah murah sangatlah. So sebab perlu dikeluarkan gearbox ni, mestilah kos dia sedikit sebanyak akan lebih tinggi lah. Apa lagi yang dibuat, bateri dah ditukar baru, dia punya mounting, engine mounting dah baru, engine air filter dah baru, throttle body dah cuci, sensor MAP pun cuci sekali. Dan saya rasa itulah setakat ni untuk bahagian depan ni. So sedikit cerita untuk cermin hadapan kereta ni. Saya tak tahu sama ada kamera boleh nampak ataupun tidak, tapi terdapat satu stone chip di mana terkena kesan batu. Mungkin susah sedikit untuk nampak lah, tetapi itu adalah satu masalah kecil berbanding dengan masalah yang saya hadapi semasa mula-mula mengambil kereta ni. Setiap kali hujan ataupun hujan lebat, saya mendapati bahawa ada air di dalam kabin, khususnya pada sini. So mula-mulanya ingatkan mungkin masalah aircon ke atau sesuatu yang lain lah. Tapi mujurlah kita jumpa masalahnya pada windscreen atau cermin hadapan ini. Sebab pada satu ketika dulu cermin hadapan ini telah pun ditukar. Dan saya difahamkan semasa penukaran ataupun selepas penukaran, glue di antara cermin depan ini dan rangka kenderaan ini tak bersentuh, particularly ataupun pada bahagian kiri di mana stiker P ni berada. Jadi semasa kedai yang membuka untuk letakkan glue semula, diorang nampaklah bahawa kesan glue pada bahagian kiri tersebut tak makan ataupun tak kontak langsung dengan rangka kenderaan. Jadi itulah di mana air telah masuk ke dalam kereta semasa hujan lebat. Dan satu lagi, saya rasa mungkin orang yang dah lama mengikuti ataupun sekiranya anda mempunyai kenderaan sendiri dan pernahlah main tint ataupun tinted pada lampu hadapan dan seangkatan dengannya seperti DRL ni ataupun fog lamp ataupun lampu-lampu di belakang kenderaan, mesti anda pernah jumpa sesuatu seperti ini. Ini pada saya adalah kesan di mana tinting ataupun tint tersebut telah terbakar dan panas sangat sehingga menyebabkan plastik ataupun housing ini retak daripada bahagian dalam. Jadi kalau boleh, saya rasa janganlah ataupun tak perlulah. Daripada bahagian dalaman kita nampaklah kenderaan ni memang 5 speed manual. Bersepah sedikit kereta sebab kita keluarkan head unit. Sebab kita sebenarnya cuba untuk mengembalikan fungsi reverse sensor belakang. Maklumlah kalau pernah tukar dia punya head unit daripada yang original ke third party seperti Android player ataupun Android punya head unit, masalah dia macam ni lah. Sensor belakang dah tak ada bunyi beep,
So dia tidak berfungsi lagi. Dan masalah di belakang ini adalah boot release. Ini dia cuba untuk buka, tapi nampaknya tak dapat. Ini akan berlaku bila kita cuba untuk membukanya berulang kali lah. Mungkin dalam kali kedua atau kali ketiga. Dan tadi semasa recording ini dibuat, kali pertama je terus dah jam. Jadi itu pun sesuatu yang perlu dibaiki. Termasuk absorber kenderaan. Sebab pun dah uzur. Maklumlah, kita dah dekat 10 tahun. Kita tahun 2015. So lower arm pun dah sampai waktu lah agaknya. Dan apakah yang membezakan ataupun bagaimana kita boleh tahu sama ada variant manual ni dia premium ataupun tidak? Nombor satu, di hadapan kami mempunyai DRL dan bukannya fog lamp. Nombor dua, adanya side skirt. Ini pun masalah yang sering dihadapi oleh tuan ataupun pempunya kereta-kereta Iris Premium, di mana benda ni akan tersagat dah dan patah. Dan pada bahagian dalaman, dia punya shifter atau pengubah gear dia akan diletakkan di kedudukan reverse. Sebab dulu kereta ini Proton mempunyai aspirasi yang besar untuk mengeksport kereta ini ke Eropah ataupun seluruh dunia lah. Jadi dia sebenarnya adalah satu ciri-ciri ataupun fungsi keselamatan untuk mengelakkan daripada kenderaan ini dicuri. Tapi kadang-kadang ada jugalah masalah yang dihadapi oleh owner-owner yang lain. Satu lagi caranya adalah dengan melihat pada plate ini, di mana transaxle-nya adalah 5MT. So ini cara untuk membezakan bahawa ianya adalah manual. Dan pada bahagian belakang ni kita mempunyai garnish warna kelabu ni. So lampu pertengahan merah ni yang sepatutnya fog lamp, dia sebenarnya tak ada lampu. Dia cuma adalah berwarna kelabu yang juga dicat kelabu. Lampu tu ditambah sendirilah oleh tuan sebelum ni. Exhaust pada kereta ini sebelum ni adalah quad tip ataupun 4 tip. Tapi maklumlah sebab bising terpaksa ditukar kerana dihentikan semasa sekatan jalan raya. Dan mungkin ada hikmah di sebaliknya, kerana selepas muffler ditukar, ada juga, atau pada pendapat saya lah, prestasi yang dikembalikan. Mungkin muffler ataupun setup exhaust yang sebelum ni, walaupun dia mungkin garang sedikit ataupun bising sedikit, mempunyai kekangan dalam pengaliran udara. Dan satu lagi yang telah dibuat adalah fuel filter. Telah pun ditukar untuk memastikan kereta ini mempunyai ataupun dapatlah petrol yang bersih, yang telah pun difilter ataupun ditapis. Jadi saya rasa setakat ni inilah
yang telah dibuat pada kenderaan ni. Dan kita tengoklah apa yang akan jadi selepas ini. Harap-harap kita dapat pasang balik lah heat unit. Semua tu yang untuk membiarkannya nampak lebih kemas lah pada video kelak. Hampir lupa untuk menunjukkan lampu-lampunya pada waktu malam. Dan tadi pun saya lupa untuk cakap bahawa versi premium ni tak ada lampu T10 ataupun lampu parking kerana mempunyai DRL. T10 tu biasanya lampu kecil yang berada di sebelah lampu signal. Ini pula adalah pandangan daripada belakang. Dan saya akan dekatkan mic pada exhaust untuk bunyi